Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada sesiapa yang bakal menonton video ni, kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan isu bedah siasat mayat atau postmortem. Nama saya Muhammad Daniel Majah bin Muhammad Badri, bernombor kad matrik 23 DKM 19F 2018 dan seterusnya. Saya Kurata Amin Nawara binti Ahmad Zamri, nombor matrik KF 19F 2017. Dan saya Salamat binti Khairul Zaman, nombor matrik 23 KM 19F 2015. Saya Uni Hazira binti Adras, nombor matrik 23 8. Saya Nur Sofia Syakira binti Abdul Hafiz, 23 DKM 19F 2022. Okey. Jadi untuk penerangan yang seawal ini saya akan terangkan. Okey. Maksud bedah siasat aka postmortem. Maksud bedah siasat ini adalah suatu pemeriksaan luaran dan dalaman untuk mengenal pasti punca kematian, suatu ciri-ciri punca, setakat mana perubahan dihasilkan oleh suatu penyakit, kimia dan lain-lain, apa-apa suatu kesan jangka masa lama untuk kajian-kajian yang seterusnya. Bolehkah bedah siasat ini dibatalkan? Ya, boleh. Bagi kes polis, hanya pihak polis boleh menarik balik arahan bedah siasat tersebut kerana dalam apa-apa kes, contohnya kes rogol dan bunuh, kes dadah, mahkamah akan putuskan untuk mahkamah saja yang boleh putuskan untuk membuat pembedahan siasat dan polis mempunyai hak untuk menarik semula. Jika pembatalan berlaku, pihak polis bertanggungjawab untuk memberi sebab bagaimana, bila kematian berlaku dan sebagainya. Okey. Bagi kes dadah, siasat klinikal waris boleh menarik balik kebenaran pihak siasat, bedah siasat bila-bila masa saja. Jadi bila disebut bedah siasat, ianya adalah sesuatu bedah jasad manusia. Jadi bagi si mati, waris mempunyai hak, waris mempunyai suara untuk disampaikan bagi pembatalan ataupun kebenaran bagi sesuatu jasad untuk dibedah siasat. Okey, bedah siasat mayat terbahagi kepada dua. Contohnya, okey, kes kematian mediko, legal atau postmortem, kes polis. Ianya melibatkan kes polis. Kes siasat yang diarahkan oleh pihak polis, Kedua ni pula, kes kematian klinikal, postmortem klinikal. Kes di mana doktor yang merawat perlu mendapat kebenaran. Waris yang terdekat dan waris berhak untuk tidak membenarkan bedah siasat mayat dilakukan atau membenarkan bedah siasat dilakukan pada bahagian tertentu saja. Jadi dalam hal-hal macam ni, setengah masyarakat mereka tak sanggup untuk benarkan mereka punya waris untuk dibedah siasat kan. Tak dibenarkan untuk, biasa cerita pasal bedah siasat mesti akan robek sana robek sini kan, bedah sana. Jadi ianya secara psikologinya ianya memang melibatkan dengan maruah. Jadi ianya memang sesuatu yang normal akan diisukan. Okey, seterusnya, proses bedah siasat mayat. Okey, proses bedah siasat mayat ni bukan terus buka zip terus bedah. No. Contohnya kes polis, kes rogol dan bunuh. Bila kes rogol, kadang-kadang kes ni adalah kes fitnah tau. Sama ada benar orang itu merogol ataupun tidak merogol. Jadi sebelum apa-apa, pemeriksaan luaran dulu. Jadi pemeriksaan luaran, cek dulu
dekat tubuh dia ada kesan lebam ke tak, adakah benar ia dirogol ataupun ianya dibantai dulu, dipukul dulu ataupun benar-benar dirogol. Cek bahagian kemaluan, cek bahagian alat-alat sulitnya dan sebagainya. Adakah benar aktiviti-aktiviti yang didakwa yang ataupun dan sebagainya benar-benar berlaku. Dan seterusnya pemeriksaan dalaman. Bila pemeriksaan dalaman, ianya untuk mencari adakah seperti didakwa kononnya si mati mengisap dadah. Jadi bila dah mati, kita tak boleh nak dapatkan air kencing, betul tak? Tak boleh nak dapatkan urin dan sebagainya. Kita akan bedah organ dalamannya untuk bila orang yang isap dadah, organ dalamannya ada perubahan-perubahan tertentu. Ada perbezaan, maksud saya, perbezaan tertentu. Okey, seterusnya pengambilan spesimen. Bila ini mungkin merujuk pada kes-kes contohnya COVID-19 lah kan dan sebagainya. Pengambilan spesimen ni adalah bahagian organ-organ tertentu untuk diambil bagi sesuatu penyakit, contohnya COVID-19. Mungkin bahagian-bahagian organ dalamannya ada perubahan dengan orang yang sama ada negatif maupun positif. Jadi pengambilan spesimen ni ianya dikira wajib ataupun lebih tepat ianya membantu untuk kajian masa hadapan. Tapi itu pun tertakluk kepada kebenaran waris-waris tertentu lah, orang pihak-pihak tertentu. Orang yang dibenarkan hadir semasa bedah siasat mayat semestinya pakar perubatan, forensik, pegawai perubatan dan kaki tangan forensik serta pihak polis yang berkaitan sahaja yang dibenarkan berada di dalam bilik bedah siasat ianya dijalankan. Jadi inspektor pihak mahkamah pun tak boleh masuk, sesuka hati tak boleh. Ini orang-orang yang berkaitan yang tahu segala SOP untuk menghadap jasad si mati. Ianya bukan perkara main-main. Okey, seterusnya saya akan serahkan seterusnya saya akan serahkan kepada yang bakal menyambung slide yang seterusnya. Okey, silakan. Bagaimana laporan bedah siasat boleh didapati? Maruah mayat atau si mati dijaga semasa bedah siasat, iaitu di hospital berkenaan. Bagi postmortem klinikal, waris boleh terus memohon di Jabatan Rekod Hospital. Bagi kes polis, mereka perlulah mendapatkan kebenaran dari pihak polis, rapor hospital yang itu. Nak next eh? Ha? Benda sikit sangat, habislah. Okey. Macam mana? Unmute. Sorry. Sekejap. Okey, untuk objektif bedah siasat pula. Pertama, bedah siasat dilakukan untuk memenuhi keperluan undang-undang. Kedua, untuk mengesahkan identiti si mati. Contohnya daripada mana tempat tinggal dia, kerjaan dia kat mana, ahli keluarga dia siapa. Dan untuk mengenal pasti sebab kematian. Kenapa dia mati. Dia nak sebab dia. Seterusnya, untuk mengetahui punca, cara dan masa kematian berlaku. Seterusnya, untuk menghilangkan keraguan mengenai sebab kematian berlaku. Dan menunjukkan penyakit dan kecacatan yang terdapat pada si mati tersebut. Dan terakhir adalah untuk mengesan, menggambar, mendokumentkan penyakit dan kecederaan luar serta dalam. Okey. Untuk keperluan bedah siasat pula, ia dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan menegakkan keadilan bagi si mati dan waris.
Seterusnya, untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini timbul. Contohnya, syak wasangka daripada orang sekeliling dan perkara-perkara yang akan menimbulkan fitnah-fitnah nanti ke depannya. Okey, seterusnya boleh digunakan untuk melindungi, menyelamatkan ramai orang. Keperluan berdasar itu dilakukan untuk melindungi dan menyelamatkan ramai orang. Okey, seterusnya dapat menambah ilmu atau kepakaran dalam bidang perubatan. Dan akhir sekali, ia adalah untuk meningkatkan tahap kesihatan dan keharmonian hidup masyarakat. Okey, saya akan serahkan kepada seterusnya. Okey, dari sini kita boleh lihat siapakah yang berhak memberikan kebenaran untuk bedah siasat mayat. Kalau daripada kes-kes polis dan bukan kes klinikal, ia adalah atas arahan magistrate atau polis. Dan juga antaranya adalah arahan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia bagi kes-kes yang tertentu. Contohnya macam kita pandemik kan sekarang, COVID-19. So mungkin kena lakukan bedah siasat walaupun waris keluarga tu tak nak. Lepas tu, sekiranya memerlukan kebenaran waris, kalau untuk klinikal ni, waris tidak diperlukan untuk melakukan bedah siasat kalau bagi bagi kes-kes bedah siasat kes polis, kebenaran dari waris tidak diperlukan untuk melakukan bedah siasat. Tapi kalau bagi kes bedah siasat klinikal, pegawai perubatan atau kerajaan memang kena dapatkan kebenaran daripada waris untuk lakukan bedah siasat. Faham tak? Faham tak? Faham? Okey. Okey, saya seterusnya. Untuk fatwa yang mengutukan bedah siasat boleh dilakukan dalam Islam, iaitu muzakarah Jawatankuasa Takwa Kebangsaan kali ke-25 yang bersidang pada 13 Disember 1989 telah memutuskan untuk pembedahan mayat yang bagi orang Islam lah, mayat orang Islam hanya boleh dilakukan jika keadaan benar-benar memerlukan darurat. Iaitu darurat bermaksud suatu keadaan yang mana tiada cara atau jalan lain untuk menyelesaikan perkara tersebut lah. Seperti yang terlibat dalam kes jenayah yang sangat memerlukan postmortem, mati tertelan benda yang berharga, macam contohnya pernah dengar kan, orang telan cincin mati. Mati yang sedang mengandung sedangkan kandungan yang masih hidup. Dan menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-25 yang bersidang pada 27 Januari 2004 dalam membincangkan mengenai hukum bedah siasat mayat yang kematian bukan dikategorikan kes jenayah, telah memutuskan hukum asal pembedahan mayat adalah haram tetapi dibolehkan sekiranya dalam keadaan darurat dan terdapat keperluan yang mendesak, seperti membuat kajian terhadap penyakit macam penyakit sekarang lah, COVID-19 kan, mengenal pasti punca kematian dan penyelidikan serta pendidikan khusus dalam bidang perubatan. Mengenal pasti punca kematian ni selalunya yang kes-kes jenayah lah, macam kes rongkol ke, kes bunuh ke, macam tu lah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, itu saja daripada kami. Saya berharap penjelasan ini agak jelas untuk penilaian daripada
daripada pihak tertentu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih daripada kami semua, dan Assalamualaikum